Ya, itu dia persembahan daripada unit muzik bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kikik Serbang Merah. Yang seronok ya. Saya pun jadi senaman ringan lah. Senaman ringan. Jadi tahniah kita ucapkan dan terima kasih ya daripada unit muzik bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang menghiburkan kita menerusi sampai pagi pada pagi ini. Kita merasa amat bertuah sekali ya. Baik audio seperti yang dijanjikan, sekarang kita akan bersama dalam segmen wawancara iaitu mengenai dengan kelas muzik akustik ya. Bersama dengan tetamu kita di pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Abduh bin Haji Damid, merupakan pemangku pengarah bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Ya, diucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik, sebagai mukadimahnya Tuan ya, untuk tanpa melengahkan waktu lagi, kita ingin tahu mengenai dengan kita ni berbicara mengenai dengan muzik ya, kelas muzik akustik, tapi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuan. Apa itu muzik? Silakan Tuan. Terima kasih. Ya. Tajuk kelas muzik akustik ini insyaAllah akan dibawakan pada sesi akan datang pada pagi ini. Okay. Pada hari ini sebagai teaser kali saya akan membawakan kepada habis kita yang berada di rumah dan yang mengikuti rancangan ini, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan muzik itu sendiri. Katanya selalu mendengar macam-macam perkataan ini, muzik, nyanyian, irama dan lagu, instrumental, kemudian genre dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muzik? Ya, beza muzik dengan bunyi ini macam-macam, ada perbezaan. Bunyi ialah sesuatu yang terdengar sampai ke telinga tani, dikeluarkan oleh sesuatu. Sebagai contoh, kalau tani diam-diam ada bunyi ekon di mana, atau ada bunyi ekon yang mengeluarkan bunyi. Macam mana bunyi itu datang kemari? Udara ni bergegar, vibration datang kemari. Sama je dengan alat muzik. Ya, alat muzik. Ya, bukan muzik. Ya, alat muzik. Cuba tadi contohkan sebuting. Saya meminta, coba bunyi gitar atau contoh bunyi gitar. Ada main atau bunyi gitar tu. Bunyi gitar. Bukan muzik tu, bunyi gitar. Datang ke telinga kita ni, kalau kepada pendengar melalui karan, melalui dan sebagainya sampai ke speaker bis kita, sampai ke telinga bis kita, udara bergegar sampai ke telinga, itu namanya bunyi. Muzik. Muzik ini ada 3 komponen utama. Apa-apa yang boleh dipanggil muzik mempunyai 3 komponen. Yang pertama kena panggil melodi. Yang kedua rhythm yang bahasa orang putihnya. Yang ketiga harmoni. Melodi, ritma, rhythm, harmoni. Apa itu melodi? Melodi ialah bunyi yang disusun. Kalau bahasa orang putihnya ia ada kontur. Minta satu alat muzik untuk main barangkali contoh. Barangkali flute cuma main satu melodi. Itu melodi. Melodi. Terima kasih. Melodi. Ia merupakan nota yang disusun yang ada turun naiknya dan menjadikannya sebagai kena panggil bahasa orang putihnya contour of sound. Ada naik, ada turun, ada tinggi, ada rendah dan sebagainya. Dicampur-campur di dalam satu set dia dipanggil melodi. Nah, melodi ini ia bergantung juga kepada budaya suatu masyarakat. Sebagai contoh, kalau ia Jawa, kali Indonesia yang menggunakan 5 ton, kalau Cina ia 5 ton. Kawasan Ketanah 7 ton. Kalau kawasan di sana lagi kena panggil equal temperament dan sebagainya. Itu pembahagian notanya itu lain tu. Mengikut budaya masing-masing. Yang kedua ritma. Ritma itu ialah macam mana konteks bunyi tersebut dikeluarkan dalam konteks masa. Dalam konteks masa artinya kadang-kadang dalam masa 1 second datang kemari banyak notanya. Kadang-kadang dalam satu second ia akan datang kemari 1 not sahaja. Ia gantung saja pada, kalau bahasa biasa kata ni, kelambatan, kecepatan, kata fast and slow, medium dan sebagainya. Dia tu ritma dan macam mana ia disusun dalam bentuk masa atau hubung kaitnya dengan masa. Yang ketiga, konsep yang paling payah sedikit kali tanpa memberi contoh kali bagi contoh contohnya ialah kepada pemuzik tadi ini boleh dikeluarkan soundnya nanti muzik apa arti harmoni? Harmoni ialah apabila satu-satu lagu tersebut diberi dalam konteks rumah ataupun dari mana ia punya bahasa orang putihnya pivot pointnya tu, di mana ia berada. Sebagai contoh, tanda akan main satu melodi, main melodi lagu Brunei, Alus Jodindang.
Melodi saya melodi. Melodi alus udinang. Alus. Hanya alus udinang ni ya. Konteksnya lari ni. Tadi belum tahu dari mana konteksnya. Sekarang gitar. Melodi. Tadi tahu ni melodi alus jua dendang. Di mana harmoni masuk ialah apabila tadi melihat konteksnya dengan pivot point itu di mana ia berada. Tadi bagi chord bagi contoh. Mar. Ini pivotnya ni. Ya kan bertukar lepas tadi dek. Bertukar bunyinya. Oh, ya. Bertukar lagi. Okey. Ini adalah pivot point. Inilah kena panggil harmoni di mana nota tersebut berada dalam konteks rumah yang dibuat ini. Okey. Kepada para pencipta lagu, tiga perkara yang ingat saja. Kita ini melihat sekarang ini ada istilah kena panggil popcorn songs. Ya. Naik turun. Tidak ada konteks yang apa namanya yang dapat membawa experience kepada para pendengar. Satu kalau tadi kira perbezaan antara lagu yang dulu dengan lagu yang sekarang ini kebanyakannya dengan harmoni yang simple, mudah, senang didengar dan senang dilupakan. Ya. Tapi jika kita dengarkan tadi persembahan daripada unit muzik bahagian kebudayaan tersebut ya, yang dibawakan instrumen ataupun irama muzik dimainkan satu persatu. Peringkat-peringkat lebih menarik rasanya tuan ya. Ya. Jadi wujudnya satu melodi. Ya, melodi yang dibuat dicipta itu kalau ditemukan dengan elemen-elemen seperti rhythmnya, dengan melodi, dengan apanya. Saya belum bercakap lagi dengan quality sound yang keluar. Apabila quality sound yang keluar, kena panggil istilahnya timbre, T-I-M-B-R-A. Macam mana bunyinya keluar. Kalau violin mengeluarkan bunyinya yang lain tu, cuma main cindai itu tadi, melodi cindai. Okey. Violin cuma tu bunyinya tu. Kalau flute lain lagi bunyinya. Cuba flute main. Flute main juga. Lain bunyinya. Ya betul. Cuba gitar main. Setiap instrumen mempunyai timbre yang berbeza, kualiti bunyi yang berbeza. Tapi kalau ditemukan, digabungkan, ia akan menjadikan sesuatu. Dan muzik ini sebenarnya ia di mana-mana pun dalam bentuk kesenian, sama ada seni lukis, seni rupa, seni tarian, seni muzik, apa sih bentuk seninya. Saya selalu mengajar anak-anak ni bahawa tidak ada yang apa, there's no good, there's no bad. There's no apa namanya, tidak ada yang buruk, tidak ada yang bagus, tetapi yang ada hanyalah sesuatu yang beautiful, yang cantik. Betul. Jadi apa artian cantik itu sendiri tergantung pada telinga kata yang mendengar. Sebagai seorang komposer, sebagai seorang pemuzik, ilmu inilah yang perlu ada pada mereka. Macam mana caranya untuk mengeluarkan bunyi yang cantik, yang indah didengar dengan konsep seperti konsep arrangement, penyusunan alat-alat muzik, penyusunan ritme, harmoni apa dipakai, counterpoint apa dipakai dan sebagainya. Kata ni mendengar lagu Kikik Serba Merah tadi kata. Iya. Kalau dulu lain Kikik Serba Merah ni. Kikik Serba Merah yang lama macam mana bunyinya? Kikik Serba Merah. So, satu instrumen, cuba ambil violin dan gendang. Kikik Serba Merah tadi. Yang melodinya saja. Kalau lagi dulu bunyinya simple saja. Konteks budaya lagi dulu ketani cuma itu tu. Terima kasih. Konteks budaya ketani dulu, atulah instrumen yang ada, atulah bunyi yang keluar dan atulah yang diterima oleh masyarakat ketani pada waktu itu. Now sekarang dengan pemodenan dan sebagainya, tani ada bass gitar, tani boleh membawa kahon, ada gambus, lebih basuai dan kreativiti ialah kepada penyusunan lagu tersebut sampai jadinya macam tadi. Mana orang sangka tu jadi Kikik Serba Merah. Bunyinya macam bunyi lagu Latin dan sebagainya. Akhirnya Kikik Serba Merah akhirnya. Ini adalah konteks mana kita menggunakan muzik ini di dalam memastikan ia sampai kepada pendengar dengan cara yang supaya orang mendengar muzik itu
bunyi lagu dan sebagainya itu sesuatu yang indah. Okey, sangat mendalam juga ya dengan adanya penjelasan mengenai dengan muzik ini. Apa sebenarnya kepentingan dan juga peranan muzik ini? Terima kasih. Bunyi muzik ini banyak mempunyai peranan. Ya, yang saya katakan tadi satu ialah peranan dalam masyarakat. Kegunaannya dalam masyarakat. Biasanya level yang biasa ia kena panggil bagi tujuan entertainment, bagi tujuan hiburan. Yang kedua, muzik juga mempunyai peranan dalam ritual kemasyarakatan, ritual dalam kehidupan daripada lahir sampai kalau ada satu masyarakat atau puak ada peranannya dalam meninggal dan meninggal dunia dan sebagainya. Ada juga tujuan muzik ini ialah untuk bagi semangat dalam peperangan sebagainya, dalam tujuan untuk ketani mempunyai celebration ataupun meraihkan sesuatu, meraihkan orang, meraihkan event, meraihkan pemergian daripada kepulangan daripada peperangan, kepulangan daripada pelbagai kegunaan lah. Tapi yang nyatanya ialah asasnya penggunaan muzik itu ia bergantung kepada siapa yang memberi makna. Ada satu teori yang yang saya pelajari dulu bahawa muzik itu mempunyai makna yang berbeza dalam konteks yang berbeza. Sebagai contoh, bagi kita ini kadang-kadang kalau lagu-lagu bahasa musiknya lagu-lagu maina itu adalah lagu-lagu sedih, tapi kadang-kadang maina itu adalah lagu yang happy. Jadi ia tidak bergantung juga kepada bentuk ataupun harmoni, kepada melodi, kepada ritmenya. Ia bergantung kepada pendengarannya tersebut dan macam mana cara yang menggunakan. Jadi penggunaan muzik itu, peranannya itu dalam keadaan pelbagai dan haruslah diberi makna yang sesuai dengan kehendak masyarakat pada waktu itu. Ada pula contohnya nih. Iya, jadi tergantung pada penerimaan masing-masing lah. Penerimaan masing-masing. Saya akan beri contoh nih. Kalau lagu apa namanya lagu maina F minor. Seri Kenangan. Slow. Pakai flute macam mana? Slow. Macam sedih bunyinya. Kalau dalam konteks duduk di pantas, di laut, tadi akan merasa kesedihan, kerinduan dan sebagainya. Di pantai ya tuan. Di pantai ya. Kalau di kampung, kalau di jet, rasa macam sedih, macam longing. Sentuhannya itu berbeza. Berbeza. Tapi dalam konteks masyarakat kita ni, apabila dalam konteks masyarakat Brunei, ia akan jadi macam mana? Maina tu, maina ki. Joget. Bunyinya yang sedih tadi itu, sekarang jadi happy kerana apa? Kerana konteks Ketani. Dan Ketani memberi makna bahawa irama joget ialah irama istilah Ketani, istilah Brunei Ketani folk music, irama rakyat. Untuk Ketani celebrate, untuk Ketani sama-sama suatu ramai-ramai yang tanpa dikah ataupun waktu berjaga-jaga kah itu digunakan untuk konteksnya itu sendiri. Iya. Jadi pengaruh muzik itu ternyata tuan ya sangat luar biasa bagi pendengar, maksudnya mendengarkan ya, terutama sekali bagi yang mencintai muzik, apatah lagi kalau orang yang berjiwa seniman ya. Dan itulah kita pernah mendengar antara muzik dan lagu tidak dapat dipisahkan. Jadi bezanya kalau diungkapkan dengan penyanyi ataupun lagu tuan. Jadi perbezaannya macam mana tu? Terima kasih. Apabila tadi sudah membawa tadi itu yang disebutkan ialah muzik dalam kategorinya instrumental. Tetapi apabila sudah memasukkan penyanyi, penyanyi salah satu elemen yang penting lagi di sana ialah peranan lirik, peranan words ataupun perkataan akan menguatkan lagi sesebuah lagu, menguatkan maksud dalam lagu tersebut. Cumanya lagi ia disampaikan muzik adalah cara untuk menyampaikan kehendak di dalam lagu tersebut. Banyak contoh-contoh lagu yang kita dengar sekarang ini yang dicipta kadang-kadang unsurnya itu adalah unsur sedih tetapi dibawakan dalam rentak yang indah sedih. Jadi nampaknya macam satu apa namanya
pertemuan lah di antara kehendak. Sama ada kehendak untuk menguatkan lagu, musiknya, ataupun kehendak untuk menguatkan seni katanya, ataupun pesan secara keseluruhan lagu tersebut. Dan saya rasa, kalau ikut pengalaman saya, ia adalah gemblengan di antara semua itu. Kami malah membuat lagu Hari Kebangsaan juga. Peranan itu daripada apa wawasan, apa tema Hari Kebangsaan, macam mana melahirkan kanan, dan hendaklah dalam bentuk apa. Mana boleh dalam bentuk betul hip hop, ya, betul. harus dalam bentuk march. Dan terbaru ini Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri ada menghasilkan lagu untuk COVID-19 ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kami jadi sentuhannya lebih berbeza. Sentuhannya lebih berbeza, ia lebih membawa kepada pendengar untuk memahami kehendaknya. Sekarang ini lain lagi ya. Sekarang ini apabila kita ada platform media sosial, video memainkan peranan. Betul. Video memainkan peranan, lagunya, liriknya, videonya, dan penyanyinya sendiri akan memainkan peranan macam mana menarik para audiens itu untuk memahaminya. Saya juga merasakan bahawa muzik ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk sahsiah ataupun membentuk diri seseorang itu, sebab ia mempengaruhi dari segi aspek pendengaran. Kalau kita melihat dari lahir sampai ke dewasa, kita ni akan terdedah kepada bunyi-bunyian ini. Dan takluk pada kita ni macam mana cara kita ni untuk memastikan apa yang kita dengar itu sesuatu yang memang dapat diterima oleh masyarakat dan kehidupan kita ni. Jadi sangat mendalam sebenarnya. Kalau tadi bahasa dan kesusastraan juga diterangkan ya mengenai dengan alam sekitar kritik dalam bahasa untuk karya sastra. Jadi bila kita mendengarkan mengenai dengan muzik lagi mendalam. Betul sekali. Lagi mendalam. Betul dan sekali. juga bagi mereka yang meminati mungkin boleh memahami. Jadi kita sebagai masyarakat perlu juga mengetahui sedikit sebanyak ya apa sebetulnya peranan dan juga apa sebetulnya muzik ini. Betul sekali. Jadi Tuan, dalam masa kita hanya dalam 3 minit, mungkin sebagai kesimpulannya mungkin dapat Tuan jelaskan. Nanti di keluaran yang akan datang insya-Allah kita bersama lagi. Ya, mungkin untuk yang disampaikan kepada penonton kita. Ya, saya ingin menyampaikan pada para penonton, terutama sekali ibu bapa, untuk memerhatikan apa muzik yang didengar oleh orang muda-muda kita ni sekarang ni, sebab pada waktu ini adalah sangat mudah bagi muzik dari negara-negara luar, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, video dari media sosial masuk arah kita ni, dan kita harus perhatikan apakah bentuk yang didengar. Kadang-kadang melalui muzik juga ia boleh menyentuh tentang hal-hal akidah, ia boleh menyentuh hal-hal berkait dengan kepercayaan. Kadang-kadang ada juga bentuk-bentuk muzik yang boleh menjurus kita ni kepada melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Haruslah kita ni sama-sama memahami apakah bentuk yang kita ni dengar, apakah muzik yang kita ni pahami. Kadang-kadang ada bahasa yang kita ni tidak paham. Betul. Terutama sekali penggunaan perkataan yang amat mendalam. Kadang-kadang apabila saya mempelajari dulu di London, saya belajar choir dan choral conducting, banyak bahasa-bahasa yang kita ni tidak paham yang harus kita ni pahami kepada anak kita ni. Terutama sekali dalam era moden ini, kita ni payah sedikit untuk menjaga, sebab music, bahasa orang putihnya, music is now personal. Dengan adanya ni headset, dan mobile, bluetooth, kemarin selesai tadi mendengar apa anak dengar. Kalau dulu sama-sama mendengar di kereta, Radio Brunei, atau kayaknya tu Radio Brunei, atau tadi dengar karangan Indah di sini, dan ia dengan dunia nak haruslah kita mentai apakah bentuk musik yang didengar. Baik, terima kasih Tuan ya. Jadi muzik ini jika kita salurkan ke arah yang positif ataupun yang bermanfaat, ini pasti akan beri impak ataupun kesan yang baik pada kita ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Abduh bin Haji Damit, merupakan pemangku pengarah bahagian kebudayaan dan kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, di atas penjelasan yang telah dikongsikan bersama Tuan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.